KK, KPM dengan kerjasama semua Jabatan Pendidikan Negeri. Okey, boleh nampakkan ini saya kena terangkan sajalah. Okey, pertandingan ini berkaitan dengan bidang kejuruteraan dapur solar yang melibatkan tenaga boleh baru, kecukupan tenaga serta pengurusan sisa. Okey, penganjuran Karnival STEM kali ini adalah mendapat kerjasama dari Kementerian Sains Teknologi di bawah program Indo Karnival Sains Sabah, okey, KSTI. Di mana Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah telah bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri lah. Okey. Jadi pertanian ini adalah melibatkan elemen keboleh fungsian projek, reka bentuk, penerangan aplikasi konsep sains dan dalam bentuk rakaman video, pelaporan projek dan sesi soal jawab lah. Dalam pertandingan ini pasukan akan membina sebuah solar oven yang mampu memanaskan air dan memasak makanan. Objektif dia adalah sebagai platform untuk murid menunjukkan kreativiti dan inovasi dengan menghasilkan solar oven yang berfungsi. Clear juga kan suara saya? Dan ini juga menggalakkan murid menceburi bidang kejuruteraan, mengurusi inovasi yang menarik, memberikan kesedaran tentang kepentingan tenaga solar untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber tenaga boleh baru, memupuk disiplin serta nilai-nilai murnilah di kalangan murid sekolah dan menggalakkan pembelajaran berasaskan projek. Ini saya kena baca sebab untuk menekankan objektif. Okey, boleh. Ya, slide ini akan di-share di Telegram lah. Cikgu sekejap. Memang betul-betul blur. Kami tidak nampak itu slide. Oh, iya kah? Memang betul-betul blur. Okey, kalau gitu saya terpaksa share screen lah sekejap ah. Oi. Okey, sorry. Okey, boleh sudah. Sorry, ada bising-bising lagi anak menangis lagi. Okey. Okey, boleh? Okey. Seterusnya menggalakkan pembelajaran berasaskan projek. Okey kan? Boleh? Dengarkah suara saya? Ya, okey cikgu. Ngam sudah. Tidak okey? Okey sudah. Nampak sudah. Okey. Okey, saya kasih full screen. Saya tidak dapat baca message nanti kalau ada apa-apa interupsi kejap lah. Okey. Ini adalah objektif dia, clear kan? Okey, peraturan dan syarat-syarat penyertaan adalah terbuka kepada murid-murid sekolah menengah bantuan kerajaan persekutuan dan dari sekolah bantuan kerajaan negeri dibenarkan hanya sehingga peringkat daerah dan negeri sajalah atas dasar jemputan. Okey, ada dua syarat kumpulan, iaitu sama ada dia mau berkumpulan sepasang dan seorang mentor ataupun individu dan seorang guru mentor, atau mana-mana pun boleh, sama ada dua orang ataupun sendiri. Sebab kita tahu juga PKP kan susah mau berkumpulan. Okey, dan murid-murid sekolah terbuka pada murid-murid sekolah tingkatan 1 hingga 4 atau gabungan 1, 2, 3 dan 4 pada tahun 2021 dan peserta mestilah warga negara Malaysia. Okey. Gabungan pun boleh sama ada dia mau sama adik dia ke, mana tahu dia adik dia tingkatan 1, dia tingkatan 3, boleh lah. Okey. Dan sijil penyertaan disediakan kepada setiap peserta pertandingan. Pastikan nama yang didaftarkan adalah betullah semasa pendaftaran dan
pertukaran ahli kumpulan selepas pendaftaran adalah tidak dibenarkan. Oke, jadi PT-PT daerah ini adalah mesti mengikut syarat-syarat begini ya. Oke, tarik tutup pendaftaran ialah pada 24 Julai sebelum atau pada 24 Julai, di mana pertandingan peringkat negeri dijalankan secara dalam talian. Peserta perlu mengantar laporan projek dan video rakaman inovasi berdurasi tidak lebih 5 menit. Oke, keputusan penjurian adalah muktamad. Oke, di mana murid ini, peserta perlu membuat laporan projek dalam Microsoft Word dengan font Arial size tulisan 12 dan double spacing, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggris, tidak kisah. So, ada DLP kan, jadi kita berikan kelonggaran juga lah. Oke, ini adalah format pelaporan projek. Sorry, Cikgu Nadia. Tidak Saya berjalan. tidak tahu, ya, the slide tidak, oke, baru sekarang berjalan. Ya ampun, oke, mesti selalu begini kan. Oke, jadi saya begini jalan, ha? Oke. Ini nampaknya? Dari yang objektif itu sebenarnya. Oh, oke. Syarat itu tidak lah tadi? Tidak, saya tidak nampak lah. Saya pikir, kenapa masih Oke. objektif? Oke. Ya, sedihnya. Oke, ini oke? Sudah? Oke, Cikgu, Syarat. nampak, Cikgu, nampak. Oke, syaratnya tadi ya, yang saya sudah terangkan. Oke, kena apa nih? Oke, ini 24 Julai. Ini laporan projek. Boleh kan? Boleh, Cikgu. Oke, ini format laporan. Saya akan berikanlah, dan kamu pun boleh di Google Drive itu, kamu boleh download itu kertas konsep, di mana format pelaporan ada muka hadapan, nama pertandingan, kod kumpulan ini PT akan bagilah untuk itu peserta. Oke, ini kod kumpulan ini biar kosongkan saja, cuma berikan ruang kod kumpulan. Jadi nanti sebenarnya ini adalah untuk hakim lah, supaya hakim itu tidak nampak nama sekolah atau apa-apa, tidak ada bias di sana begitu. Boleh? Jadi muka hadapan ini perlu ada ini, jangan suruh tulis besar-besar nama sekolah, lencana sekolah, jangan. Oke. Nama pertandingan, kod kumpulan, garis kosong, nama ahli, dan nomor pengenalan sahaja. Boleh ya? Oke. Dan abstrak, isi kandungannya ada abstrak, pengenalan, aplikasi konsep sains, pemilihan dan penyesuaian, proses pembinaan projek, rekod pengujian coba jaya, penutup, kesimpulan, dan rujukan. Oke, paksa saya begini. Oke, untuk video pembentangan, kasih besar lagi. Video pembentangan mempunyai isi di mana isi dia adalah proses kerja dan penerangan pengujian coba jaya dan kebolehfungsian proyek hendaklah direkam dan divideokan berdurasi tidak melebihi 5 menit. Tempo ini termasuk montage persembahan lama atau ada montage ketolak kreativiti murid kan, kita tidak mau dia tersekat, jangan itu, jangan ini, begitu, tidak mau. Oke, kos tanggungan sepenuhnya oleh peserta pertandingan. Bahasa boleh bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggris. Oke, jangan campur-campur aduk. Oke, dan format video adalah bentuk video format WMV, MP4 atau MOV. Resolusi dia besarlah Full HD 1080 pixel. Pautan video sahaja yang perlu diantar pada penganjur negeri dan kebangsaan, di mana murid ini dia post di YouTube dia sendiri. Link itu jangan kasih private lah. Link itu dilampirkan semasa pendaftaran. Oke. Saya sudah buat itu borang pendaftaran. Saya tidak terima lah file-file berdasarkan file-file yang video peserta lah. Saya mau link sahaja. Oke, boleh? Oke. Cikgu Nadia, saya ingin minta maaf Oke. pasal yang tadi Cikgu cakap pasal link tu macam mana, saya tidak begitu faham.
yang pasal teknologi ini saya kurang sedikit. Boleh cikgu jelaskan sedikit kah pasal ni link? Maksudnya mereka kena buat apa? YouTube video kah macam tu? Ya, video yang mereka hasilkan, mereka upload di YouTube. Selepas tu YouTube akan bagi link kan. Jadi link itu copy paste pergi masuk borang pendaftaran lah. Okey, Boleh? jadi maksudnya mereka kena buat ini video ni update pergi YouTube lah. YouTube Ya. dulu. Yes. Jadi nanti YouTube akan bagi link. Ya kan memanglah dia bagi link kan. Ya. Jadi dari itu link baru kita hantar include dalam itu apa ini? Hantar bila kita hantar ini penyertaan begitu. Ya. Oh, okey. Alright. Cepat. Okay. Saya share lagi. Saya share screen lah kejap. Okay, boleh kan? Contoh lah. Okay, saya share lah. Contoh, cikgu sudah upload di YouTube. Okay, ini saya punya muridnya lah. Dia ada link video link ni. Ini yang kita mau nih, copy link. Lepas tu copy paste di borang pendaftaran itu. Cepat saya open. Oke, ini borang pendaftaran. Actually ini nanti saya explain juga bagian borang A. Saya teruskan dulu dengan slide saya. Oke. Oke. Boleh kan? Oke, selepas itu itu video. Cara bagaimana project solar oven ini dibuat oleh murid adalah reka bentuk dia adalah bebas. Bebas, kita tidak mau kau mesti 4 segi kubus lah, kubuat jangan. Kita tidak mau kasih limit creativity murid. Reka bentuk dia adalah bebas. Tetapi ada size maksimum dia yang kita perlu patuhi lah, di mana panjang dan lebar dia adalah size maksimum dia adalah 50 cm dan tinggi dia adalah 30 cm. Di mana ini boleh mengisi atau memuatkan bekas air 500 ml lah. Bahan asas fizikal dia, bahan yang paling asas ialah kotak seperti kotak pizza, kotak hadiah. Ada yang tanya kemarin, bolehkah buat pakai tin kah, pakai aluminium kah? Tidak boleh. Bahan asas dia adalah kotak. Boleh ada bahan tambahan yang lain, boleh ditambah, tapi mestilah selamat dan sesuai untuk memasukkan bekas untuk mengisi isi padu air 500 ml. Bahan yang tidak dibenarkan ialah seperti sebarang bahan kimia dan alat yang berbahaya. Tetapi kaca atau cermin itu boleh. Dan solar oven ini tiada bahan sokongan komponen elektrik tambahan macam solar panel, bateri, pemanas ke apa-apa, tiada. Dia mesti berasaskan dia mesti mau tenaga solar saja. Tiada ada sokongan tambahan komponen elektrik yang lain. Ini boleh faham? Boleh, cikgu. Cikgu mau tanya, katakan dia guna bahan asas kotak kan, lepas tu di dalam sekeliling kotak itu dia letak cermin atau kaca, bolehkah? Yes, boleh. Memang begitulah kita akan jumpa. Aluminium foil begitu kan. Tapi banyak tuh di sana kan ada aluminium foil semua, memang ada perlulah. Kenapa perlu aluminium foil tuh kita murid itu kita guide lah murid itu, jadi dia tahulah tentang haba begitu kan. Next. Cikgu Nadia minta maaf. Soalan saya tanya lagi nih. Itu cikgu tadi kata dia punya size kan 50 kali 50 kali tinggi 30 kan. Maknanya itu size maksimum
maksimum kan. Yes. Kurang boleh, lebih jangan. Boleh, jangan melepasi yang itulah kan. Yes. Oh, alright, thank you. Yang penting boleh masuk air 500 ml lah. Oke. Okay. Jadi kalau tadi cikgu kata dia punya badan dia tuh memang buat dari kotak kertas lah kan. Ya, oke. Jadi kalau ada tambahan lain macam ada. mana? Oke, tunggu saya habis dulu. Oke. Selepas itu, project solar oven ini dia mampu memanaskan air dan bahan makanan untuk pengujian. Di mana dia macam ni. Kita sudah buat solar oven. Lepas tu kita mau memanaskan 500 ml air minum panas selama 1 jam. Jadi bacaan suhu awal kita ambil. Selepas tu kita kasih jemur lah di matahari. Terus minit yang ke-30, kita ada 1 jam kan. Minit yang ke-30 telur dimasukkan ke dalam air itu. Telur grade C lah, telur ayam grade C. Telur ayam grade C dimasukkan ke dalam air itu dan dipanaskan lagi biar dia berjemur sehingga 1 jam, minit yang ke-60. Sehingga minit yang ke-60 bacaan suhu air diambil. Selepas diambil, telur itu, boleh nampak kan? Telur itu dikeluarkan dan dipecahkan ke dalam bekas lah dan ambil video lah untuk penilaian hakim itu. Boleh faham? Ini adalah gambar sahaja, gambar semata-mata. Tidak semestinya dapat itulah, kita pun logik juga kan. Ini adalah ini adalah contoh rekod pengujian Cubajaya. Tarik dan masa Cubajaya 1, 2, 3, masa tarik yang berbeza lah. Mungkin hari ini mendung kah, lepas tu masa awal-awal dia jemur, lepas tu tiba-tiba mendung begitu. Jadi ada apalah sana, ada variable yang kita tidak dapat kontrolkan. Jadi boleh kita uji Cubajaya hari ini, besok, lusa begitu, mana-mana weather yang sokong lah, sesuai apa tuh, menyokong solar oven murid-murid inilah. Seterusnya ini adalah contoh-contoh peralatan kotak pizza, kotak hadiah atau kotak kasut. Ini saya bagi kotak mana yang mau digunakan lah. Seterusnya ini adalah contoh Sorry ya peralatan Cikgu Nadia. ya. Tanya, yang tadi kamu kata masukkan telur tu, telur tidak dipecahkan, right? Atau dipecahkan? Tidak, masukkan telur yang bulat dahulu. Dipecahkan selepas minit ke-60. Oh, okay. Kemudian yang kotak itu mesti ada bekas, ini contoh bekas untuk isi air kan? Yes. Kalau guna yang kotak pizza, yang saya nampak kotak pizza, bekas itu mesti pelajar sendiri sediakan yang boleh masukkan dalam kotak pizza juga. 500 Ya. macam tak muat dah. Ya, itulah reka bentuknya adalah bebas, tapi itu kotak-kotak yang boleh digunakan lah, Cikgu. Ini adalah contoh bekas. Ini adalah contoh bekas air untuk mengisi air, air daripada aluminium, kaca atau plastik, di mana satu dia mau guna untuk dia masukkan ke dalam kotak solar oven tadi lah. Boleh. Jadi kamu boleh imagine ini kotak yang contoh, ini kotak yang solar oven. Lepas tu di dalam dia air itu berada di dalam bekas, bukan dituangkan di dalam kotak itulah. Jadi bekas itu masukkan ke dalam oven. Macam oven kita yang elektrik tuh, kita kan tidak akan kita masuk begitu. Jadi ada bekas lagi untuk simpan di dalam, baru masuk di dalam oven begitu. Dia punya konsep lah. Dan seterusnya, ini adalah contoh lah, sama ada aluminium, kaca atau plastik, depends lah sama murid dia mau coba jaya mana satu, dia rasa-rasa lah teori dia. Cikgu kalau kita guna kaca, cikgu cepat tuh panas, itu dia punya teori lah. Kita kasih
kita kasih biar dia cuba jaya, dia membina dia punya pengetahuan daripada konsep-konsep inilah daripada dia punya aktiviti ini. Okey. Seterusnya termometer yang boleh digunakan. Kita tahu termometer makmal tu tiadalah kan murid. Jadi ini adalah contoh termometer yang boleh digunakan dan cadangan kepada semua peserta atau guru-guru di seluruh Malaysia. Ini pun saya sudah bincang dengan pengurusi Technical Solvent peringkat kebangsaan. Dia cakap boleh guna digital food thermometer ini. Dia cadangkan juga lah sebab dia kira murah saja RM5 dan siapa parents yang suka baking itu memang ada lah. Dan ada saya tanya kawan juga, ini boleh dibeli di Ribu Jadi sana tuh dan super safe lah tidak silap. Kalau cikgu-cikgu boleh jumpa di survey pun bagus juga lah. Okay, kalau beli di Shopee RM5 tapi ada hantaran begitulah. Okay. Okay, seterusnya hanya sinar cahaya matahari saja digunakan untuk memasak. Tidak boleh tambah lampu lah apalah segala kan. Tidak boleh tambah elektrik, bateri, solar panel segala semua. Okay. Ini adalah Okey kan sudah nih. Jalankan slide saya. Okey, ini adalah cartagan pertandingan di mana dalam minggu ini adalah dicadangkan guru-guru memberitahu peserta atau di sekolah pembentukan pasukan, pembincangan awal, pembincangan kumpulan dan penempahan termometer digital bila mana murid-murid ingin menggunakan termometer digital membeli di Shopee semualah kalau tiada. Dan seterusnya minggu kedua dapatkan kajian awal, maklumat dan sumber lah daripada sumber dan brainstorming antara mereka lah. Saya rasa mungkin 1-2 hari pun boleh juga tu kan. Dan seterusnya minggu kedua dan ketiga bolehlah murid membina solar oven dia. Okay, mungkin ada yang murid dia kreatif dan banyak sos, banyak kotak, dia boleh cuba membina pelbagai jenis solar oven ikut kreativiti masing-masing lah kan. Kita kalau boleh jangan melimitkan murid-murid punya kreativiti di sana. Okay, selepas tu mereka bolehlah menguji membuat cuba jaya untuk projek mereka dan membuat penambahbaikan lah selagi tidak dihantar, selagi itu masih boleh membuat penambahbaikan dan seterusnya bila sudah buat kasih jemur di luar tu 1 hari, mungkin besok dia boleh sudah buat laporan dan edit video lah, gabung video dan diharapkan peserta dapat mengantar laporan penyertaan dan laporan video semua pada 24 Julai itulah. Okey. Ini adalah kriteria penilaian. Okey, saya mau ini okey kan? Okey, saya kasih besar. Okey, kriteria penilaian dia, penulisan laporan adalah mengikut format 20 markah dan pengujian cuba jaya dan kebolehfungsian dia, laporan video semua ni 20 markah dan 5 markah di mana mampu memasak bahan makanan adakah perubahan tekstur dia, di situ 5 markah lah. Okay. Reka bentuk 15 markah, penerangan aplikasi konsep sains itu 20 markah. Kalau boleh tambah lagi lah di sana yang kebolehfungsian pantulan, pembiasan, kesan rumah hijau apa-apa gitu kan. Itu ada 20 markah lah dan persembahan dan penyampaian di mana ada kerjasama kumpulan. Kalau berkumpulan ada memaparkan bahan-bahan dia, demonstrasi yang berkesan dan lengkap dengan penerangan dia. Kalau dia mau cakap boleh, kalau dia mau tulis ayat di video pun boleh. Okay, itu kreativiti murid lah. Okay, bila kita tengok video murid nanti kan kita cakap gini je. Apa yang kau buat? Coba kau tunjuk je step by step. Mungkin kalau dia malu dia boleh tulis begitu. Jadi dia tahu macam mana buat video yang berkesan dengan penerangan dia lah. Dan menerangkan proses pembinaan dan ada sesi soal jawab. Okay, ini sesi soal jawab ini nanti saya
sesi soljap saya akan nanti ini paling belakang. Oke. Oh ya. Oke. Di mana laporan dan video project ini dihantar kepada pihak penganjur. Saya sebagai pengurusi teknikal negeri, saya akan kumpulkan dahulu semua video-video dari semua tiap daerah. Oke. Selepas itu, ini dari JPN lah kami sudah berbincang. Selepas itu video-video tadi saya akan sort ikut daerah. Selepas itu saya akan kembalikan kepada daerah masing-masing untuk memilih 3 sahaja pasukan yang terbaik. Jadi mohon PT-PT daerah pun bersiap sedia dengan tugasan ini. Oke? Boleh ya? Oke, laporan proyek ini diantar pada pihak JPN, peserta dibenarkan mengedit video, edit sahaja untuk menunjukkan keseluruhan proses pengujian tanpa melakukan sebarang penambahan dan pengubahsuaian bahan yang diuji. Mungkin dia buat video yang 1 jam, mungkin terus dia kasih cepat-cepat tuh boleh. Oke, tapi masih mengikut syarat-syarat pertandingan. Oke. Pengujian cuba jaya dan kebolehfungsian proyek ini dinilai secara dalam talian melalui proses penulisan laporan dan video rekaman proyek itulah. Oke, dan pembentangan sesi soal jawab 5 hingga 10 menit secara dalam talian akan dilakukan pada 5 pasukan terbaik yang terpilih mengikut jadwal yang ditetapkan oleh penganjur. Oke, begini ya. Selepas 24 hari bulan, saya dan di bahagian JPN akan sort out peserta-peserta itu, akan bagikan ikut daerah. Lepas itu saya akan bagi peserta-peserta ini balik ikut daerah kepada PT-PT semua, dan di peringkat daerah akan memilih 3 pasukan yang terbaik. Okay? 3 pasukan yang terbaik di mana PT-PT daerah akan diberikan, tidak silap saya, macam 2 minggu untuk menghantar 3 pasukan terbaik lah, 2 minggu, oke? Okay? Nanti ini akan dikonfirmkan lagi oleh Puan Rosaini di jabatan lah, oke? Okay? Di mana selepas PPD, PT daerah akan assist lah PPD ya, pilih yang 3 terbaik. Selepas itu akan kembalikan 3 kepada JPN, dan JPN dalam masa seminggu 2 lagi akan memilih 5 tempat yang teratas lah, 5 tempat yang teratas, di mana tempat pertama hingga ketiga akan memenangi hadiah wang tunai, piala dan sijil. Keempat dan kelima wang tunai dan sijil, dan Johan akan mewakili negeri Sabah, dan yang lain-lain tuh akan mendapat sijil peringkat finalis, sijil peringkat negeri lah. Oke, itu sahaja dari saya. Oke, sekiranya ada perbincangan kita boleh buka sekarang. Selamat petang. Hai Cikgu Markus. Saya Cikgu Markus dari SM Dokyo. Saya ingin bertanya tentang itu penghantaran, bahkan maksudnya setiap sekolah menghantar terus kepada link yang diberi oleh JPN. Baru dia akan dikembalikan kepada PT daerah. Yes, tapi kami sort dulu lah, kasih apa dulu. Jadi maksudnya yang tarikh tutup itu memang 25 hari bulan lah. Yes. Oh, jadi Jangan boyok ha. tidak. Sebab saya fikir kalau peringkat negeri 20 berapa hari bulan itu, terus yang peringkat daerah mesti lebih awal baru yang daerah. So maksudnya semua hantar pergi negeri, baru negeri kembalikan kepada daerah lah. Ya, jadi di peringkat nanti kalau orang sudah hantar tarikh tutup 24, kami akan take note lah siapa peserta ini, berapa PPD ini, berapa PPD ini, berapa begitu. Jadi peserta kena akur juga lah dengan dia punya tarikh tutup. Oke, ini saya share dulu adalah borang penyertaan di peringkat negeri. Oke, jadi actually kan pihak JPN ini dia tidak mau
limit lah terus kepada sekolah sebab dia tidak mau daerah ini sekolah tiada macam chance lah, peluang untuk menghantar. Biasanya lah, daerah ni dia akan bagi satu sekolah satu saja begitu. Saya tidak mau banyak-banyak, pening kepala saya. Nanti saya tidak mau begitulah. Tidak mau begitu. Daerah jangan begitu. Jadi itulah dibuka kepada semua sekolah, dia hantarlah berapa banyak. Lepas tu kami akan kumpul yang peringkat negeri dan kembalikan ke daerah baru tapislah 3. Tapi yang lain hantar itu kita berikan juga sijil dan pengiktirafan lah di PAJSK. Ini adalah borang solar oven. Di sini ada PPD. Ini adalah apa tuh? Peserta yang nampak lah. Contoh lah, saya kalau punya tidak tahu pula dia punya. Kota Kinabalu lah. Nama sekolah SMK Ambi. Kod sekolah kena masukkan bagus-bagus lah. Begitu. Kita tengok sama-sama apa yang ada di dalam borang ini. Dalam borang ini ada maklumat peserta, nama penuh peserta 1, nomor kad pengenalan dia kena isi, jantina, email delima kena letak di sinilah. JPN dia cakap perlu semua murid sepatutnya ada email delima begitu. Jadi saya pun letaklah juga dalam borang ini email delima. Kalau murid itu tidak tahu, kena rujuk guru dia lah. Nomor handphone pribadi, bangsa, dan nomor handphone ibu bapa. Ini muka depan pertama. Mesti tulis pula ini tau. Kita coba. MOI beli ke tuh. Platform, hantam lah. Next, hopefully ada. Maklumat peserta 2 nih kalau kamu tengok dia tidak diwajibkan abaikan sekiranya tiada. Kalau ada kena isi. Next adalah maklumat guru pembimbing, nama penuh guru pembimbing, nomor telepon dan email delima guru itu sendiri. Kita tengok apa yang ada. Di sini adalah laporan project pautan ya. Ini saya sengaja kasih juga, mana tahu dia tidak pandai pautan, itu kan dia tidak mau post di video YouTube dia. Dan saya tulis di sinilah jika berkenaan saya ini cakap kasih banyak option. Tapi ini hopefully tiada lah, kita mau pautan saja. Dan submit begitu. Dan submit lah, itu saja dalam borang penyertaan. Clear kan? Video ini jika berkenaan saja, kalau boleh pautan saja. Itu saja untuk borang penyertaan solar oven. Perlu ada guru pembimbing dan laporan dan YouTube video. Ada lagi soalan? Cikgu Nadia, yang itu link YouTube kan mesti public kah? Ataupun boleh set private? Boleh unlisted pun boleh juga. Unlisted, boleh pakai unlisted kan? Ya. Okay, thank you. Boleh kan cikgu-cikgu? Ingat apa sahaja kreativiti murid-murid, kalau boleh kita jangan limitkan lah. Kalau boleh kita mau lain daripada yang lain, ada
Mana tahu ada yang mau buat bentuk silinder jaka atau apa-apa. Ikutlah dorong kan. Oke, ada juga yang bertanya kalau lah dia punya solar oven tuh ada tiang yang walaupun badan dia pendek lah kan 30. Terus ada tiang dia tinggi begitu menggali untuk mencari-cari panas, itu tidak dibenarkan. Ketinggian dia adalah dari ikut badan dia. Contoh, badan kita begini kan, tinggi dia sampai gitu aja. Kita tidak boleh ambil macam angkat tangan begitu ada tiang satu begitu. Tidak boleh lebih 30. Itu pun dikira sebagai badannya juga. Oke? Boleh kan? Oke, telur itu telur bulat tua. Telur ayam grade C yang kecil tuh. Jangan masak sedia, jangan kasih tahu murid. Masa kamu sedia gitu. Kayak kita pun takut juga. Ada yang tanya, Cigo kalau ada yang tanya, kalau dia tipu, dia masak sedia yang macam mana tuh? Yang half boiled terus dia kita kan mana tahu juga kan dia half boiled tapi dia sudah sejuk terus pura-pura kasih masuk dalam air terus kasih buka ya ada masaklah sedikit. Nah begitu kan kita tahu juga tuh dengan dia punya bacaan suhu kan. Cikgu-cikgu juga baine gitu. Jadi kalau murid yang tipu kita ketuk kepala dia. Oke. Sedangkan mudah saja sebenarnya Soloven nih. Cuma yang demand dia adalah termometer itu lah. Tapi termometer itu pun sudah dicadangkan guna digital food thermometer yang boleh kita beli dengan harga yang berpatutan lah settingnya. Di Supershop ataupun di Ribu Jadi ataupun di yang kedai baking lah kalau dia buka sudah. Oke. Itu saja dari saya. Ada orang ambil screenshot tadi kan? Cikgu Nadia, boleh minta yang PowerPoint presentation ini? Oke, boleh. Thank you. Oke. Aduh, pening kepala saya lupa. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada soalan lain boleh tanya. Oke, saya